Bagi yang ingin mengetahui bagaimana saya buat flashcard ini, ada 30 lebih keping flashcard ke semuanya, boleh tonton video saya yang seterusnya ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya nak kongsikan satu cara bagaimana kita nak buat satu flashcard dengan cepat dan mudah menggunakan aplikasi Canva. Okay, dalam video sebelum ni saya dah kongsikan untuk buat poster. Jadi kali ini saya nak kongsikan untuk buat Canva. Jadi hasil dia untuk flashcard yang kita buat dalam Canva adalah size A4. Kita akan dapat seperti ini. Di sini saya dah buat 32 keping flashcard. Jadi untuk buat 32 keping ni tak ambil masa yang lama, cuma sekejap sahaja. Kalau kita dah ada template dia, asas dia, kita boleh buat dengan cepatlah. Sebab kita hanya duplicate saja, duplicate dan ubah. Okey, saya tunjukkan satu persatu. Yang pertama sekali, buka Canva, pastikan dah login guna Google account. Kalau tak ada, boleh buat account, sign up. Kemudian kita tekan create a design. Kita tekan create a design, kita cari size A4. Klik OK, kita akan dapat size A4 ni. Kemudian yang pertama sekali kita nak buat untuk flashcard kita adalah background dia. Jadi kita tekan di bahagian kiri ni, kita cari background. Okey, untuk makluman saya buat ni guna tablet, iPad. Jadi untuk komputer ataupun handphone pun boleh guna juga. Tapi dia punya interface ataupun tools dia lain sikit. Tapi saya rasa dalam komputer dia lebih kurang sama lah. Kita tekan background. Okey, kita cari background yang sesuai. Contohnya saya yang ini. Okey, kita ada satu background. Kita nak letakkan satu shapes rectangle untuk letak gambar dan perkataan tu nanti. Jadi kita cari elemen, kita tekan, kita type rectangle. Okay, di sini ada bentuk shapes, you can see all. Kita cari bentuk yang lebih cantik sikit, yang hujung dia tidak berbucu, dia melengkung sedikit. Macam yang ini. Okay. Kemudian pilih shape ni, kita nak tukarkan warna dia. Kalau nak tukar warna putih, putih lah. Kalau nak warna lain boleh juga. Tapi biasanya saya gunakan putih sebab kontra dengan warna gambar tu nanti. Kita susun lagi besar sikit. Okay. Okay, kalau anda susun gambar ni, kalau perasan akan ada garisan-garisan ni. Ini maksudnya posisi itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau nak pastikan gambar ataupun shape tu berada di tengah-tengah, ikut garisan yang telah disediakan oleh dalam apps ni lah. Ini maksudnya dah di tengah-tengah. Okay, kita letakkan. Jadi disebabkan background tu dia tak nampak sangat, kita tekan shape, kita kurangkan transparency dia. Kita cari bahagian ni seperti chest ni, tekan. Okay, transparency kita kurang sikit dalam 85, 90 pun boleh, 95. Okey. Saya besarkan sikit. Okay, bila kita ada template ni, kita masukkan gambar yang kita nak. Kita cari elemen. Kita buat flashcard contoh untuk buah-buahan. Tekan buah-buahan yang pertama ataupun sayur-sayuran. Tomato. Okey, kita pilih satu gambar yang percuma. Ini percuma. Besarkan, susun di atas. Ingat ikut garisan yang telah disediakan dalam ni. Okay. Gambar dah ada, kita letak teks perkataan dia. Kita cari yang bold supaya tebal. Yang tebal ni supaya nampak. Ini kita tomato. Kita besarkan, tukar font, size font. Tomato, susunkan di bawah ni. Okay, size font. Kalau nak tukarkan, lupa beritahu. Ni, di atas ni bahagian ada nombor ni, kita pilih mana yang kita nak. 14, 120. Kalau tak ada, type sendiri dalam ni. Boleh type 160, 180. Tapi saya letak 120 sebab dah cukup besar. Okay, susunkan. Biasanya kalau kita buat flashcard, perkataan ataupun font tu pastikan adalah font yang sesuai. Contohnya untuk font ni, huruf A dia agak lain sedikit. Jadi kita cari font yang A dia seperti yang kita ajar pelajar lah. A.
Yang ni mungkin boleh sebab A dia tak pusing-pusing. Jadi ini adalah A yang biasa. Kita susun ikut cita rasa masing-masing. Nak atas sikit. Kalau tak cukup besar, besarkan. Okey, tapi saya rasa ini dah cukup. Ini flashcard kita yang pertama. Apabila dah siap flashcard yang pertama ni, mudah untuk kita buat flashcard yang lain, yang kedua, yang ketiga. Macam mana nak buat ya adalah kita cari satu satu gambar yang macam ada dua helai kertas di sini dan klik. Okey, jadi dia akan duplicatekan. Sebenarnya tools butang tu adalah untuk duplicate. Jadi dia duplicatekan keluar page yang kedua. Tapi page yang kedua kita tak nak gambar tomato, kita nak gambar yang lain. Kita tekan gambar tomato, kita delete tong sampah ni. Ini yang saya bulatkan, klik. Tomato ini jangan delete sebab kita hanya perlu tukar perkataan sahaja nanti. Contohnya kita nak cari untuk pisang, banana. Kita tekan elemen, cari gambar pisang, banana, enter. Okey, ini cantik. Bila gambar itu terlalu kecil, kita besarkan. Pilih satu bucu dan drag, tarik. Tekan gambar, pilih satu bucu, tarik, ikut kesesuaian. Okey, kita tengok. Okey, jadi siap flashcard yang kedua. Kalau anda dah tahu buat, tak sampai 1 minit untuk buat satu flashcard ini. Nak buat yang ketiga, ulang balik langkah, duplicate, buang banana. Duplicate, buang gambar pisang, cari gambar yang seterusnya. Kita cari gambar apple, buah apple, enter. Okey, keluar gambar buah apple, pilih gambar mana yang kita nak, yang sesuai. Ini besarkan, susun. Okey, untuk pastikan gambar tu betul-betul selari dengan flashcard yang lain, kita tengok garisan dia adalah berada di sini, yang ada segi 4. Kemudian di tengah-tengah. Ini tak tengah-tengah, tak ada garisan tengah. Jadi untuk pastikan dia di tengah-tengah, pastikan ada garisan. Kemudian lepas. Jadi, kalau terlalu besar, kecil sikit. Okey, susun semula. Dah siap gambar, tukar wording. Tukar wording, kita apple. Okey, siap untuk flashcard yang ketiga. Ulang semula flashcard yang keempat. Okey, sebelum tu saya terangkan apa beza gambar tong sampah yang ini dan dengan yang apabila kita tekan gambar ada satu di atas. Bezanya adalah apabila anda klik tong sampah yang di bawah ni, di muka surat tersebut, itu akan membuang semua muka surat tersebut. Dia tak buang gambar, dia buang muka surat. Contoh saya klik. Bila klik, muka surat yang kita duplicate tadi akan hilang. Jadi pastikan betul-betul yang kita nak buang adalah gambar. Jadi klik gambar tersebut, klik tong sampah di atas. Cari gambar yang lain, orange. Enter. Buah orange, satu orange. Kalau buah orange banyak jadi oranges. Satu. Yang ni contoh. Besarkan dan susun gambar di tengah-tengah dan tukar perkataan orange. Okey, sekarang kita dah ada 4 flashcard. Jadi kita tengok. Ini adalah flashcard yang telah kita buat. Kita ulang balik. Okey, untuk kita tengok keseluruhan muka surat yang kita telah buat, cari kotak seperti ini. Di bawah ni ada nombor peratus untuk zoom. Kita klik pada nombor 4 ni. Kalau 4 muka surat dia letak nombor 4, kalau 10 dia letak nombor 10. Jadi kita klik yang ini, dia akan tunjukkan keseluruhan muka surat yang kita ada. Kalau gambar putih tu ni, klik. Okey. Jadi ini adalah flashcard yang kita telah bina menggunakan Canva ini tadi. Jadi sangat ringkas dan mudah. Hanya duplicate, tukar gambar, tukar perkataan. Duplicate, cari gambar dan letak perkataan. Saya rasakan kaedah ini adalah yang paling cepat dan mudah kalau kita nak guna buat flashcard. Sebab kita tak perlu cari lagi gambar di Google. Biasanya kalau kita nak buat flashcard, kita cari gambar di Google, letak di Microsoft Word, PowerPoint ataupun mana-mana aplikasi lah. Tapi di Canva, dia telah sediakan satu fungsi di mana kita boleh cari gambar tersebut. Tak ada background putih, kita boleh terus masuk. Tapi itu adalah kita panggil gambar tu, dia kartun lah, jenis yang kartun, bukan yang betul-betul. Kalau nak betul-betul,
Contohnya harimau, kita buat untuk flashcard harimau, boleh dapatkan di Google. Biasa kebanyakannya dalam Canva ni dia bagi yang kartun macam ni. Apabila kita telah siap, kita nak save, kita nak masukkan ke dalam laptop ataupun di mana-mana. Jadi kita save design dulu, tekan yang anak panah bawah. Okey, kita tunggu sebentar. Kalau anda ada banyak flashcard, anda muka surat dia banyak, mungkin masa yang ambil lebih lama. Okay, ini tutup note now. Okay, ini kalau kita nak save, simpan di dalam tablet kita ataupun nak simpan di dalam, terus ke dalam laptop, terus tekan save as image. Kalau image, dia akan simpan satu-satu ni sebagai gambar. Agak payah kalau kita nak cetak satu-satu gambar tu satu-satu, agak payah. Jadi kita save as PDF suggested. Kalau kita nak print, biasanya kalau guna laptop kan, kalau ada PDF tu, kita nak print semua, terus print all. Itu lebih mudah daripada satu gambar kita nak tekan print. Jadi sini kita save all, tekan download. Okey, kita tunggu sebentar. Okey, save to file. Kalau di dalam iPad dia akan ada file macam ni, save to file. On my iPad, iCloud Drive. Okay, on my iPad, save. Kalau komputer, laptop lagi senang, save, terus dia download, terus boleh buka. Jadi saya pasti cikgu sendiri pun tahu bagaimana nak buka di mana bahagian download. Okay, saya tak dapat nak tunjukkan sebab tengah guna iPad. Okay, jadi kalau guna tablet untuk iPad biasanya, di mana kita nak cari tempat kita save tadi, kita cari file, enter. Kan? Ini yang sebelum ni. Okey, mana bahagian yang kita telah buat? Okey, jadi cari on my iPad sebab kita save di dalam iPad. Cari mana? Ini dia. Okey, maka selesailah. Inilah dia. Okey, biasanya kepada bagi cikgu yang ada tablet lebih mudah kalau cikgu save di dalam tablet sebab cikgu tak perlu nak cetak. Jadi kalau dalam kelas boleh terus tunjuk bawa tablet tu, terus tunjuk lagi besar. Kalau ada yang 10 inci, lagi besar. Yang ada tablet yang besar lah. Tablet satu Malaysia pun tu pun boleh tahan besar, boleh tunjuk, tak perlu kita nak print dan bawa banyak-banyak flashcard. Tapi kalau nak print pun boleh. Jadi begitulah caranya kita save untuk simpan ke dalam laptop. Okey, kita nak save supaya mudah untuk kita buka akses di laptop. Okey, untuk kita save, simpan dan untuk mudah kita akses di laptop nanti. Sebab kalau anda guna iPhone, kalau anda gunakan handphone ataupun tablet, susah anda nak pindahkan, nak cetak nanti. Untuk mudahkan kita ambil daripada laptop, tekan ni, klik, kita cari Google Drive. Jadi cikgu-cikgu kebanyakan yang mesti ada Google Drive. Kita klik Google Drive. Save your design to your file in Google Drive. File type, adakah kita nak simpan sebagai PNG? PNG ni gambar biasanya. Kalau boleh, kita cari PDF. PDF ni lebih baik. All pages, kita nak save semua ini, tekan save. Kita tunggu sebentar untuk dia save. Okey, dah save. Jadi di mana perginya flashcard kita? Flashcard kita akan pergi ke Google Drive yang kita daftarkan untuk Canva ni. Sebab kalau login dia ada dua pilihan, sama ada nak guna Google ataupun nak sign up guna yang lain. Jadi saya untuk Canva saya ni saya gunakan account Google. Jadi apabila save ke Google Drive, secara automatiknya dia akan terus masuk ke Google Drive anda. Jadi gunakan laptop, buka Google Drive dan cari flashcard yang kita dah save tadi. Terus cetak dan dapatlah flashcard. Tapi tips saya untuk dapatkan flashcard yang cantik, kita gunakan A4. Tapi bila kita nak print dalam PDF, kita print sama ada 4 in 1. Kertas A4 tu kita bahagikan kepada 4. Jadi saiz dia cunah ataupun satu A4 tu kita bahagi kepada 2, lebih besar. So kalau satu A4 kita bahagikan kepada 10 flashcard, itu terlalu kecil untuk kita nak nampak dengan jelas. Kalau daripada jauh susah nak nampak dengan jelas. Okey, jadi itulah cara dia saya buat flashcard menggunakan Canva. Jadi ini adalah cara yang paling cepat dan mudah dan cantik juga. Nampak cantik. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin sekarang tak bermanfaat, tapi apabila anda tiba-tiba nak buat flashcard, video ini akan bermanfaat.
Terima kasih, jumpa lagi.